Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, yang telah memberikan kita kepimpinannya, berikan kita taufik dan hidayat sehingga kita dapat menunaikan ibadat puasa kita dengan sebaik-baiknya, dapat menahan diri daripada lapar dan juga dahaga semata-mata kerana untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Diam tak diam hari ini sudah masuk 19 Ramadan. Tak lama lagi kita sudah masuk kepada sepertiga akhir daripada bulan Ramadan, di mana dikatakan oleh para ulama bahawasanya sebaik-baik hari dalam bulan Ramadan itu adalah 10 akhir pada bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada 10 akhir bulan Ramadan, maka persiapkanlah diri kita, maka tambahkanlah amalan-amalan kita, berusahalah sesungguhnya. Jika mana ada yang kita kelekaan ataupun ketinggalan lambat dalam membaca Al-Quran, maka usahalah sempatkanlah masa kita untuk membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak dapat khatam pun tidak mengapa. Yang penting kita adakan masa dalam hidup kita pada 10 akhir Ramadan ini, tahun 1441 Hijriah ini, untuk kita penuhkan masa kita dengan membaca Al-Quran. Bukan sahaja Al-Quran, termasuk juga dengan ibadat-ibadat kita yang lain. Kerana 10 malam akhir ini adalah 10 malam yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat mempunyai keutamaan-keutamaan berbanding dengan pada awal-awal Ramadan. Dan juga kita sedia maklum bahawa 10 akhir Ramadan ini di dalamnya itu terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi adalah baik, adalah sangat dianjurkan kita usahakan diri kita untuk memperbanyakkan amalan kita, khususnya pada 10 akhir Ramadan ini. Semoga dengan kita punya usaha ini, semoga dengan ketekunan kita, semoga dengan penambahan kita pada ibadat-ibadat kita berbanding dengan awal-awal Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang Allah bebaskan daripada api neraka. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa ibu bapa kita dan sekalian kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam pembacaan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi kita menyambung kembali sambungan daripada pembacaan kitab di sini. Ingatlah perkara ini, wahai anda yang budiman, mudah-mudahan nasihat ini akan memberi manfaat kepadamu. Apa kata Imam Al-Haddad? Imam Haddad ni menyambung tentang apa yang telah beliau katakan pada sebelum ini. Apa yang beliau katakan? Amal soleh itu tidak boleh dikerjakan melainkan di dunia sahaja. Kerana di negeri akhirat tidak boleh mengerjakannya lagi. Kerana negeri akhirat itu adalah tempat balasan, bukan tempat amalan. Jadi Imam Haddad memberitahu kepada kita tempat dunia sajalah yang kita boleh melakukan amalan-amalan soleh kita. Khususnya sekarang ni pada 1441 Hijriah punya bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan ini, terlebih lagi kita dituntut untuk memperbanyakkan amalan, dan antara perkara yang boleh mendorong kita
mendorong kita untuk memperbanyakkan amalan kita adalah dengan kita mengetahui dan ingat selalu di dalam fikiran kita bahawa dunia inilah tempat, satu-satunya tempat, the only tempat untuk kita beramal soleh. Kerana di akhirat itu tempat balasan. Jadi Imam Al-Haddad mengatakan, ingatlah perkara ini wahai anda yang budiman. Mudah-mudahan nasihat ini akan memberi manfaat kepadamu. Cara penyusunan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ni sangatlah halus dan sangatlah lembut. Seolah-olah Imam Haddad ni sedang berbual-bual dengan kita. Seolah-olah Imam Al-Haddad ni sedang memberi nasihat kepada kita. Begitulah keikhlasannya para ulama-ulama dahulu, di mana perkataan-perkataan yang mereka ungkapkan itu bukan berdasarkan menginginkan duit, bukan berdasarkan menginginkan nama, tapi ia datang daripada hati yang bersih. Bila hati mereka itu adalah hati yang bersih, yang keluarnya juga adalah benda-benda yang bersih. Subhanallah. Jadi kita baca ni seolah-olah macam kita sedang berdialog, sedang diajak berbual oleh Al-Imam Al-Haddad. Sambung kata Al-Imam Al-Haddad apa? Pohonkanlah pertolongan dari Allah Ta'ala dalam menjalani amal yang soleh dengan penuh tekun dan sabar. Baik, ini kalau kalau kita tengok daripada bahasa Arabnya, Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wasta'in billahi wasbir washtahid wasyammir. Apa kata Imam Al-Haddad? Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dia terjemahan di sini, dia kata pohonkanlah pertolongan dari Allah Taala dalam menjalani amal yang soleh dengan penuh tekun dan sabar. Kalau kita ikut daripada bahasa Arabnya berbunyi wasta'in billahi wasbir, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Mungkin ada kesilapan atau ada kekurangan pada terjemahannya, wallahu a'lam. Jadi apa yang nak disampaikan oleh Imam Al-Haddad ke sini? Imam Al-Haddad mengatakan pohonkanlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nak berbuat amal kepada Allah, kita nak melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita main buat saja. Bermakna kita minta pertolongan, ya Allah, aku nak kali ini aku nak buat Ramadan aku ini Ramadan yang terbaik berbanding dengan Ramadan aku yang lalu. Maka aku memohon kepada kamu, aku memohon kepada engkau pertolonganmu, ya Allah. Bantulah hamba dalam mentaatimu. Bantulah hamba dalam untuk agar mana hamba dapat membuat ibadat hamba yang terbaik berbanding dengan amalan-amalan hamba, berbanding dengan Ramadan hamba yang lalu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat Allah kata dalam Quran, ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku akan mengkabulkan orang-orang yang memohon doa kepada aku apabila mereka berdoa. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka mentaatiku. Kita insya-Allah hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Jadi kita yakin dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan kurniaan Allah, di mana Allah akan mengkabulkan permintaan kita. Jadi apa yang kita nak minta Allah berikan kepada kita pertolongannya supaya kita dapat melakukan ibadat kita dengan sebaik mungkin. Bukan sahaja membuat amalan, tetapi membuat amalan itu dengan sebaik mungkin. Jadi itu yang kita minta. Bukan sahaja kita main buat saja. Memang kita buat itu, memang kita dapat buat kalau memang itu dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya. Tetapi kita harus ingat bahawasanya semua yang kita amalkan itu adalah puncanya daripada taufik dan hidayat. Jadi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan tetapkan kepada kita nikmat taufik dan hidayahnya tersebut supaya kita dapat amalkan, bukan saja amal, tapi amal dengan cara yang terbaik, sebaik mungkin. Baik, kemudian kata Al-Imam Al-Haddad, dan bersabarlah. Kenapa Al-Imam Al-Haddad ni includekan, masukkan sekali minta pertolongan dengan Allah dan bersabar. Pasal apa? Kita harus ingat, sabar ni dia ada 3 macam. Sabar ni ada 3 macam. Yang pertama, sabar atas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala suruh kita sembahyang subuh. Wajib sembahyang subuh. Tahan kita dan ngantuk-ngantuk.
sudah tidur nyenyak, daripada jam 11 ke jam 12 ke, pukul 5.30 pagi kena bangun. Kena bangun, angkat uduk, sembahyang sunat qabliyah subuh, kemudian sembahyang subuh, kemudian pula tu setelah sembahyang subuh, kita tutup dengan wiridnya lagi. Jadi ini semua adalah benda yang susah pasal kita dah tidur ni. Sedang relax, tiba-tiba datang bang Zuhur, kena lakukan sembahyang Zuhur. Dah habis sembahyang Zuhur datang pula Asar pula datang Maghrib. Itu baru buat sembahyang. Lagi-lagi sekarang ni kita sedang puasa. Kita sedang relax. Keadaan seperti biasa, datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh umat Islam supaya berpuasa. Bila kita berpuasa bermakna kita meninggalkan sebahagian besar perkara-perkara yang biasa kita lakukan demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan makan, meninggalkan minum dan segala perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa kita. Alhamdulillah kalau kita diberikan Allah pertolongannya, kita dapat menjaga diri daripada perkara yang zahir, yang dapat membatalkan puasa kita secara zahir dan juga yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Jadi ini semua perkara ni susah. Sebab tu kata ulama, itu sabar yang pertama. Sabar atas ketaatan. Dalam kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni untuk Allah. Allah kata janganlah kamu mengumpat. Dah maksud wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah tiap-tiap pengumpat dan pekeji. Jadi bila Allah sudah kata macam itu, bermakna itu mengumpat adalah perkara yang haram. Dalam erti kata lain, mengumpat itu seolah kita sudah menzalimi maruah orang yang kita ngumpat. Menceritakan hal orang yang kita ngumpat itu kepada orang lain. Kita tahan ni, dan kita ni pula kebetulan, kita ni pula ada geng ngumpat. Na'udzubillah, contohlah. Contoh. Kita pula ada geng ngumpat. Jadi kadang bila kita dah tahu bahawa ngumpat itu haram, kita pun stop. Tak nak lah. Orang cakap je pasal orang lain, kita kata tak apalah. Itu urusan dia, kita tak mau nak cakap pasal orang lain. Tapi hati ni memang nak cakap pasal yang nak suka pada maksiat ni, kebiasaannya itu adalah nafsu kita. Nafsu kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mengajak kepada kejahatan. Kalau nafsu itu pada peringkat bawah lah. Kan dalam surah Yusuf tu kata silap saya. Jadi bila nak meninggalkan benda yang sudah sedap lakukan oleh nafsu tu memang susah. Sebab tu ada sabar dalam meninggalkan maksiat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bayangkanlah, kita cuba fikirkan, kalau daripada KL contoh, kita naik bas sampai Singapura contoh. Kalau naik bas tu sepanjang 5 jam ke 4 jam ke, kalau kita membuat topik-topik yang tidak ada kena dengan orang, kita akan cepat boring. Kita akan cepat berhenti. Baru sekejap setengah jam, dah malas nak berbual lah. Mula-mula berbual sedap. Kalau lelaki dengan lelaki lah, berbual bolanya, berbual pasal keretanya, pekerjaannya. Dah habis-habis dah. Tapi kalau mengumpat, 5 jam itu, kalau KL pergi Singapura balik, KL balik pun, masih boleh sambung cerita orang juga. Pasal dia sedap pasal nafsu. Pasal nafsu kita tu. Jadi bila kita mengekang nafsu kita daripada mengumpat orang lain, bermakna itu dikira kita bersabar dalam meninggalkan maksiat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa oleh ujian. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji seseorang. Dan kita harus ingat, setiap ujian yang Allah berikan kepada seseorang itu bukanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala bencikan seseorang itu, bukanlah kerana Allah murkakan seseorang itu, tetapi ujian itu kerana Allah sayang pada hamba tersebut. Selalu kita kena ingat. Bila Allah SWT uji seseorang itu, bermakna Allah sayang hamba tersebut. Manusia yang paling banyak kena uji oleh Allah SWT siapa? Satu-satunya kekasih Allah SWT, Rasulullah SAW. Nabi SAW itu diuji sebelum Nabi lahir lagi. Sudah kewafatan ayahanda Nabi SAW. Sampailah Nabi wafat. Subhanallah, ujian kepada Nabi terus menerus. Subhanallah. Jadi kalau kita hidup, kita hidup dengan aman damai, hidup relax, tenang-tenang aja, tak ada risau, semua tak ada.
Fikiran tak ada, stres tak ada, risau tak ada, gatal pun tak ada, sakit kepala pun tak ada. Bermakna kita tak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena berjaga-jaga. Lepas tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apa? Apabila kamu ni sentiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat-nikmat, sedangkan kamu ini dalam keadaan bermaksiat kepadanya, tidak taat kepada perintah-perintahnya, maka hendaklah kamu berwaspada. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kenapa waspada? Kerana bila Allah jadikan macam seperti itu, Allah penuhkan hidup kita dengan nikmat-nikmat dunia, hal keadaan kita tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna itu dinamakan istidraj. Na'udzubillah. Allah berikan sesuatu untuk kita hayal, kemudian kita akan mati, akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ni 3 macam sabar. Jadi bila kata Al-Imam Al-Haddad, bila kata sabar, bila kata ketaatan sini, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertolongannya dan sabar, dengan penuh tekun dan sabar. Bermakna bila kita dapat melakukan taat kepada Allah, maka dalam ketaatan yang kita lakukan itu, maka hendaklah kita bersabar. Contohlah kita buat sembahyang tarawih. Kan? Kita buat sembahyang tarawih. Contohlah sekarang ini kita kat dalam circuit breaker kan, di mana kita bertarawih alhamdulillah bersama keluarga. Jadi kalau suami tu sembahyang baru 6 rakaat, isi dah tengok jam. Isi ni daripada tengok bawah ni boleh tengok atas. Jam pukul 10, suami aku ni baca surah apa ni? Padahal suaminya baca Qul A'udzu Kafirun saja. Tapi pasal tak biasa nak sembahyang lama. Bukan orang sini lah, orang dekat Maldives agaknya. Jadi bila kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti sembahyang tarawih tu, kita rasa penat, maka itulah sebab tu kata Imam Haddad, maka bersabarlah. Berapa lama lah kita boleh tarawih tu? Maksimum pun paling busuk pun lah, imam tu slow ke, 1 jam dah habis. Tengah witir sekali, 1 jam dah habis. Subhanallah. Bila lah kita ada masa selain daripada bulan Ramadan ni, kita ada masa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada masa kita depan Allah untuk kita lakukan sembahyang sunat 20 rakaat setelah sembahyang isyak. Biasa lepas sembahyang isyak tarik apa? Tarik Cik Tar dengan Cik Mut. Tahu Cik Tar, Cik Mut? Cik Bantal dan Cik Selimut. Biasalah tu. Tapi alhamdulillah pada bulan Ramadan ni ada sembahyang yang khusus, sembahyang tarawih. Dan kebetulan pula pada bulan Ramadan ini ada sembahyang witir yang dibolehkan untuk berjamaah. Sunat berjamaah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan je witir tu sunat berjamaah. Sekarang pula kita punya witir sudah ada kunut. Subhanallah. Jadi kalau antara perkara yang kita boleh tambah pada 10 akhir Ramadan ini, sekarang pun dah boleh tambah, tapi lebih-lebih lagi 10 akhir Ramadan adalah kita menambahkan kita punya sembahyang witir. Daripada 3 awal Ramadan sampailah sekarang 3 je. Bila dah masuk 10 akhir Ramadan, tingkatkan. Naikkan 5, naikkan 7, naikkan sampai 11 sekali pun tak apa. Ambil peluang ini. Kalau kita tanya diri kita lah, apakah yang menyebabkan kita tak nak buat witir sampai 11 rakaat? Kan? Nampak tak? Kita first kali tak, kalau yang lelaki-lelaki lah, yang lelaki-lelaki kebanyakannya tidak bekerja. For now lah, circuit breaker ni terutama lah. Kemudian yang kedua pula, tidak ada benda yang urusan penting yang nak kena selesaikan pada esok hari. Kan? Jadi the only thing yang kita tak dapat lakukan sembahyang witir kita 11 rakaat, satu-satunya perkara yang menghalang itu adalah kerana nafsu kita. Kerana kemalasan kita. Na'udzubillah. Maaf katalah. Saya cakap ni untuk diri saya juga. Jadi, termasuk juga dengan kaum ibu. Jadi, bila kita nak masuk ni 10 akhir Ramadan ni, tetapkan, pasang niat, pasang azam, minta bantuan kepada Allah SWT. Ya Allah, bantulah hamba-Mu nak lakukan sembahyang witir 11 rakaat. 11 rakaat. Surah apa nak baca, terserah. Tiap-tiap rakaat nak baca Inna A'tayna boleh tak Ustaz? Boleh. Inna A'tayna dengan keluar wahad boleh tak? Boleh. Boleh. Tambahkan amalan kita. Kerana kita tak tahu amalan yang mana satukah yang kita lakukan itu yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah nampak kita buat amalan itu dengan keadaan kita susah, dengan keadaan kita tak sedap badan, dengan keadaan kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nampak keikhlasan kita itu
menyebabkan Allah reda kepada kita tersebut, di mana reda itu akan masukkan kita ke dalam syurganya. Subhanallah, itu yang kita nak. Jadi, perbanyakkanlah amalan kita pada 10 akhir Ramadan ini. Baik, kemudian kata Al-Imam Al-Haddad, berusaha dan bersungguh-sungguh mengerjakannya. Bila kata tentang membuat amal ketaatan kita, di mana yang kita sedia maklum bahawa dunia ini adalah tempat untuk kita melakukan amalan kita, bukan akhirat lagi, maka kata Imam Al-Haddad, berusaha dan bersungguh-sungguhlah mengerjakannya. Bila kata berusaha tu bermakna kita ni memang usaha untuk buat, tambahkan amal ketaatan kita. Usahalah, maknanya bila kita nak sembahyang tarawih tu, kita dah memang usaha nak sembahyang tarawih. Dah siapkan diri, tinggal tunggu bang isyak. Kita buka puasa pun tidaklah terlalu lantakkan kita punya tekak. Bukan tak boleh. Bukan saya kata haram berbuka dengan lantakkan tekak. Maaf katalah. Lantak tekak tu gasak. Selagi apa ada kat mata, selagi tu nak cuit. Yang lopisnya lah, yang kek lah, yang karinya lah, asam pedas lah. Kita ni tak keluar pergi beli rojak mama. Tapi dalam perut kita ni dah macam rojak mama kat dalam. Macam-macam semua masuk. Teh masuk, air jagung masuk, air batu kosong masuk, air Coca-Cola masuk, Kikapo masuk, semua masuk. Perut ni kalau boleh mengamuk, dah mengamuk dah. Jadi bukan tak boleh. Boleh. Cuma kita nak kena berpada-pada. Agak-agak kalau kita makan macam gini, macam mana kita beribadat nanti? Sekadar untuk menghilangkan lapar. Sekadar untuk menghilangkan lapar. Agak-agak kita rasa lapar dah kenyang, alhamdulillah. Kita dapat melakukan ibadat solat maghrib kita dengan secepat mungkin. Tidaklah terlalu lewat. Agak-agak sudah macam gitu, kita berhenti. Kemudian kita dah boleh persiapkan diri kita untuk sembahyang tarawih. Usaha kita nak usaha. Kemudian bukan saja usaha, tapi kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Bukan saja kita usaha nak buat, tapi kita bersungguh-sungguh. Bermakna kita nak buatkan, kita persembahkan ibadat kita dengan sebaik-baiknya. Kita persembahkan ibadat kita dengan sebaik-baiknya, bermakna dengan daripada diri kita. Bermula daripada pakaian kita, penampilan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sejadah kita dengan minyak atarnya. Subhanallah, kita usaha ni sungguh-sungguhlah. Dan Allah nampak. Allah nampak. Beza, saya pun dah pernah katakan, beza orang yang sembahyang tarawih dengan pakai t-shirt dengan orang yang sembahyang tarawih macam saya ni pakai gamis ni dengan pakai songkok putih ni. Beza. Bukan pasal pakai baju putih dapat pahala, tak. Tapi kerana penampilan. Kita nak usaha, kita nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar ketaatan. Jadi bila kita nak buat amal, Imam Haddad mengatakan berusaha dan bersungguh-sungguh. Baik. Sambung kata Imam Haddad, mulakanlah beramal soleh dari sekarang sebelum terlambat. Sedap kata Imam Haddad. Bila kita dah baca ni semua, jangan kita tinggal baca je, jangan kita tinggal dengar je masuk kanan keluar kiri, tapi kita tak ada plan apa-apa. Ataupun kita plan nantilah. Oh, macam gitu Ustaz. Kalau gitu Ustaz, saya azam ni nak buat Ramadan tahun 1442 Hijrah. Jangan tundakan amalan. Mulakanlah beramal soleh dari sekarang sebelum terlambat. Apa yang kita dengar, apa yang dapat kita ambil manfaat, mulakan dengan sekarang. Jangan nanti-nantikan. Hati tu terdetik nak sembahyang duha, on spot pergi bangun, angkat wuduk, sembahyang duha. Itu bermakna sedang diketuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat. Jangan nantilah sekejap. Aku nak habis yang ikan ni dulu. Yang laki-laki pula aku nak habiskan cat ni sikit. Aku nak habiskan ini dulu sikit. Ada saja yang nak cari alasan untuk tidak mengerjakan apa yang sepatutnya. Jadi kata Imam Haddad, mulakanlah beramal soleh dari sekarang sebelum terlambat. Sebelum kita terlambat, sebelum nanti terlambat tu bermakna sudah datang ajal. Subhanallah, itu yang kita tak nak. Jadi Imam Haddad mengatakan bermula sekarang. Mulakan amal soleh. Kita mulakan sekarang, jangan kita tangguhkan. Baik. Sama kata Imam Haddad, gunakanlah peluang hidup ini sebelum ajal datang dengan mengejut. Sebab anda sentiasa terdedah oleh malapetaka dan bencana. Dan pada bila-bila masa saja, anda boleh terperangkap dalam pelukan maut. Subhanallah, na'uzubillah.
Apa kata Imam Al-Haddad? Gunakanlah peluang hidup ini sebelum ajal datang dengan mengejut. Imam Al-Haddad ni suara orang sedang cakap dengan kita ni. Janganlah kita terus dalam keadaan leka. Pergunakanlah amal, pergunakanlah umur yang Allah berikan itu untuk kita gunakan dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pesanan Imam Al-Haddad. Gunakanlah peluang ini sebelum ajal datang dengan mengejut. Na'udzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, sebab anda sentiasa terdedah oleh malapetaka. Malapetaka sini adalah maknanya adalah kematian dan bencana, dan bila-bila masa saja anda boleh terperangkap dalam pelukan maut. Jadi kita selalu kena ingat, maut itu datang dengan tidak ada, kadang-kadang tidak ada signal. Maut itu datang tak kira tempat, tak kira umur, tak kira masa. Jadi kita tak dan lagi teruk, lagi takut, yang menakutkan adalah maut itu anytime boleh happen. Jadi kita takut maut itu datang kepada kita dalam keadaan kita sedang lalai, na'udzubillah. Dalam kita tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gunakanlah peluang kita, umur kita yang masih ada ni untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesungguhnya. Baik, kemudian kata Imam Al-Haddad, modal untuk membolehkan anda membeli kebahagiaan yang abadi dari Allah Taala ialah umur anda. The only yang boleh mengizinkan kita, the only thing yang boleh membuatkan kita dapat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah umur kita. Dengan adanya umur, kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah modal kita. Allah kasih umur ni modal. Modal apa? Untuk kita perbanyakkan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus, terutama bulan Ramadan ini, itulah tujuan kita berpuasa. Sahabat kata, Allah SWT kata, Allah kata apa? La'allakum tattaqun. Agar mana kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi, bila mana kita menggunakan umur kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah bila kita mati, kita takkan rugi. Yang ruginya bila kita mati dengan mendadak dan kita tidak ada bekalan langsung. Na'udzubillah. Baik. Kemudian, kata Imam Al-Haddad, waspadalah. Jangan sampai anda membelanjakan masa anda, hari anda, saat anda dan nafas anda pada sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Kelak anda akan menyesal dan berduka cita sesudah mati. Ketika itu barulah anda sedar bahawa anda telah menyia-nyiakan umur anda di masa hidup di dunia dahulu. Jadi kata Imam Al-Haddad sini, waspadalah, janganlah sampai anda membelanjakan masa anda. Janganlah kita menggunakan masa kita, hari kita, saat kita dan nafas kita pada sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Baik. Sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya dan juga sesuatu yang tidak ada manfaat padanya. Maksudnya kebaikan dan manfaat itu bermakna perkara-perkara yang boleh datangkan manfaat kepada akhirat kita. Jadi kata Imam Ahmad, awas, jangan sampai kita menggunakan masa kita pada sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya dan tidak ada manfaat untuk akhirat kita. Nanti kelak anda akan menyesal dan berduka cita sesudah mati. Nanti kita akan rasa menyesal. Kenapalah hari itu aku tidak taat kepada Allah? Kenapa pula hari itu Allah aku dicatatkan oleh para malaikat, oleh malaikat yang mencatat amal kejahatan aku sedang mengumpat orang lain, na'udzubillah. Kita tak taat, tak buat apa-apa, tapi kita maksiat pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Imam Al-Haddad, janganlah sampai kita gunakan masa kita itu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna dan juga tidak bermanfaat. Kelak anda akan menyesal dan berduka cita sesudah mati. Jadi bila nanti kita dah mati, barulah kita menyesal. Nampak nanti kita punya amalan dosa kita datang sebagai rupa yang sangat buruk. Kat mana amalan kita tu datang? Tak jauh, dalam kubur kita. Dalam kubur kita nanti akan ditunjukkan amal kebaikan kita, amal kejahatan kita. Jadi, kalaulah amal kejahatan kita yang banyak, maka dia akan menemani kita. Bila dia menemani kita, bermakna kita dalam keadaan azab dalam kubur. Na'udzubillah. Kita seorang dalam kubur, tak ada orang lain. Dalam keadaan gelap azab, panas
panas yang azab, himpitan kubur yang azab, na'udzubillah. Jadi gunakanlah masa kita ni, terutama sekarang ini peluang yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu taala. Banyak-banyakkan baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Banyak-banyakkan baca. Tak semesti nak kena tunggu lepas sembahyang. Penuhkan masa kita. Kalau kita penat baca Al-Quran, banyakkan baca ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kemudian kita sambung Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Banyakkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita keluar dari bulan Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih. Jadi tapi dengan syarat kita kena usaha dengan sungguh-sungguh. Gunakan peluang yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita lah sudah jadi kategori orang yang berduka cita sesudah mati, ketika itu barulah anda sedar bahawa anda telah menyia-nyiakan umur anda di masa hidup di dunia dahulu. Bila kita dah mati dan nampak umur kita semua kita sia-siakan, barulah kita tahu bahawa kita telah sia-siakan umur yang telah Allah berikan waktu kita kat dunia dahulu. Nak patah baik dah tak boleh, dah mati dah. Kita dah masuk dalam alam yang lain, alam barzakh. Alam barzakh. Daripada alam roh kita pergi ke alam rahim. Alam rahim kita pergi kepada alam dunia. Alam dunia sekarang ni kita berada, kemudian kita akan pergi kepada alam barzakh. Barzakh, kemudian setelah alam barzakh kita akan pergi kepada alam akhirat. Itulah alam kita. Dari barzakh tu station lah. First station nak pergi alam akhirat. Baik. Kemudian disambung lagi dalam bacaan. Adalah diriwayatkan bahawasanya di akhirat kelak setiap manusia akan ditunjukkan amal hari-harinya. Amal hariannya. Dari waktu siang hingga waktu malam dalam bentuk peti-peti. Sehari semalam sebanyak 24 peti. Setiap 1 jam 1 peti. Maka ia akan melihat masa yang telah ia habiskan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peti-peti yang dipenuhi dengan cahaya. Dan masa yang telah ia habiskan dengan maksiat pula dalam peti-peti yang dipenuhi oleh gelap gelita. Manakala masa yang disesiakan tanpa apa-apa amal yang baik ataupun yang jahat, didapati peti-petinya kosong, tiada berisi apa pun. Maka merasa kesallah ia ketika melihat peti-peti yang kosong itu. Mengapa tidak ia terisi dengan ketaatan supaya ia dipenuhi oleh cahaya. Baik, ini sebuah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Haddad. Besok nanti ke akhirat kelak, semua manusia akan ditunjukkan oleh amalan hariannya. Semua manusia akan ditunjukkan amalan hariannya dengan dalam bentuk peti-peti. Sehari semalam sebanyak 24 peti. Mana-mana peti yang dilihat, dia habiskan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana masa yang dia habiskan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan nampak peti-peti tersebut penuh dengan cahaya. Time yang dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang time itu bila dikonvertkan kepada peti-peti, maka peti-peti itu semua akan bercahaya. Macam contohlah kita pada bulan Ramadan ini. 1 bulan penuh suntuk kita berpuasa bulan Ramadan. Daripada pukul letaklah pukul 5.40 kita sudah masuk subuh sampailah nanti jam pukul 7 minit atau 7.8 minit. Bermakna lebih daripada 12 jam kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika mana kita menjaga puasa kita daripada melakukan maksiat. Jadi berapa untung. Sebab tu ni bulan Ramadan ni benar-benar bulan bonus, bulan yang Allah berikan kelebihan, kurniaan buat umat Nabi SAW, di mana perjalanan hidup kita dalam bulan Ramadan ni semua dalam ketaatan. Paginya kita berpuasa, kemudian pada malamnya kita berbuka. Itu adalah perkara yang sunat, mempercepatkan buka. Buka itu adalah perkara yang dituntut. Sembahyang maghrib pula tu dengan sembahyang isyak, dengan sambung dengan tarawih, sembahyang witir. Setelah witir itu pula mungkin kita bertadarus. Setelah kita bertadarus pula kita akan lelapkan mata sebentar, kemudian dah bangun nak sahur, atau mungkin sebelum sahur kita sudah bangun, kita qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Kemudian kita sahur.
Lepas sahur pula kita nak menanti subuh, kita baca-baca istighfar ke, Al-Quran ke, kemudian sampai waktu subuh, subuh tu kita dah start puasa balik. Subhanallah. The whole 30 hari kita dalam 24/7 taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, macam mana pula tidur pun dia dah berikan pahala? Pasal kita tidur pun supaya kita dapat bangun, untuk kita dapat bangun nanti Qiyamul supaya badan kita tak letih. Bermakna kita dapat pahala jika kita niat seperti itu. Jadi subhanallah. Jadi bermakna kalau kita lihat 14, 41 punya peti dalam bulan Ramadan, peti-petinya semua insya-Allah semua dalam keadaan cahaya. Pasal kita penuhkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Al-Imam Al-Haddad, dan mana-mana masa yang telah ia habiskan dalam maksiat, maka peti-peti itu akan dipenuhi dengan gelap gelita. Na'udzubillah. Kalau peti-peti tadi taat, bercahaya, glowing. Betul-betul kita dapat pancaran cahaya nampak. Bersalahan dia punya opposite dia pula. Terbalik dia pula. Kalau kita melakukan maksiat pada masa tersebut, masa tu apabila tukarkan kepada peti, maka kita akan dapati peti kita itu dengan gelap gelita. Na'udzubillah. Kemudian kata Imam Al-Haddad, dan jika mana dia melihat peti-petinya kosong, bermakna masanya itu disia-siakan. Dia tak buat maksiat dan dia pun tak buat taat. Masa dia sia-sia lah. Sia-sia kosong, tak ada buat apa-apa. Maksiat tak ada, taat pun tak ada. Maka dia akan mendapati petinya itu kosong. Di situlah datang penyesalannya. Kenapa dia tidak terisi dengan ketaatan supaya ia penuh dengan cahaya. Na'udzubillah. Jadi itulah yang kita tak nak. Walaupun Ustaz, macam mana kita nak tidur dalam keadaan ibadat Ustaz? Saya ni manusia Ustaz. Saya ni manusia, bukanlah saya boleh jaga 24 jam untuk ibadat saja. Betul. Itu adalah perkara yang normal. Perkara yang biasa, adat manusia. Manusia mesti ada penat. Kalau manusia tak ada penat, manusia tak ada lapar, tak ada haus, tu bukan manusia, tu malaikat. Jadi kalau kita ada penat, kita nak tidur, buat beberapa perkara supaya kita tidur pun dalam keadaan pahala. Di antaranya, tidur dalam keadaan wuduk. Di antaranya lagi sebelum kita tidur dalam keadaan membaca ayat Al-Kursi. Tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita buat seperti itu, makna kita punya tidur pun itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lain, peti kita itu akan bercahaya. Jadi kalau kita dah tak pernah buat atau dah lama tak buat, sekarang ni nak masuk akhir Ramadan, kita cuba usaha buat. Walaupun pada 10 akhir Ramadan ni, kalau boleh dikurangkan tidurnya. Dikurangkan. Bukan tak boleh tidur. Boleh. Tapi kurangkan. Kurangkan tidur pada, terutama khususnya pada 10 akhir bulan Ramadan. Baik. Kemudian dia kata sini, ada pun peti-peti yang dipenuhi oleh gelap gelita disebabkan perbuatan maksiat di dunia dahulu. Sekiranya boleh ditakdirkan ia mati ketika melihatnya, lantaran duka cita dan rasa kesal yang tak sudah-sudah itu, nescaya ia akan memilih mati saja. Tetapi malangnya, di akhirat tidak ada mati lagi. Yang ada ialah balasan Tuhan yang maha adil. Siapa yang beramal soleh dan sentiasa taat kepada Allah, berbahagialah hidupnya dalam keadaan riang dan gembira sepanjang waktu. Baik, jadi kata Imam Al-Haddad, ada pun peti-peti yang gelap gelita. Tadi peti-peti yang kosong. Kalau kosong, dia akan merasa menyesal. Kenapa dia tidak penuhkan dengan amal ketaatan. Tapi yang ini, berbalik pula. Sebaliknya, jika mana dia melihat peti-peti itu penuh dengan gelap gelita, kata Imam Al-Haddad, maka dia akan memintakan, andai kata boleh ditakdirkan mati lagi ketika melihat amal kejahatan dia, ketika melihat petinya itu dalam keadaan gelap gelita. Kalau andai kata ditakdirkan dia boleh mati, dia nak minta mati kat situ juga. Kerana apa? Kerana terlalu merasa menyesal dan sedih yang tidak sudah-sudah. Yang takkan ending lah. Menyesal betul. Kenapalah aku gunakan masa tu untuk bermaksiat? Kenapalah aku memandang yang haram? Kenapalah aku berkata-kata yang haram pada waktu sekian? Dia menyesal. Anda kata boleh mati, nak minta mati saja. Tapi malangnya, di akhirat tidak ada mati lagi. Yang ada ialah balasan Tuhan yang maha adil. Di akhirat hanyalah balasan. Yaumul jaza, hari pembalasan. Hari pembalasan daripada Tuhan yang maha adil. Allah SWT akan membalas seadil-adilnya.
Sebab tu kita dalam kita punya doa kita baca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisapkanlah aku dengan hisap yang sangat-sangat ringan, yang seringan-ringannya. Hisapkanlah aku dengan hisap yang seringan-ringannya. Itu yang kita baca doa. Doa ketika kita angkat wuduk yang ditulis oleh dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan apabila kita membasuh tangan yang kanan sunat dianjurkan untuk membaca Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Wa ya Allah, berikanlah aku dapat kitab daripada tangan kananku dan hisapkanlah aku dengan hisap seringan-ringan hisap. Bila kata hisap seringan-ringan tu bermakna lebih kurang lah. Ada kategori hamba Allah yang Allah hisap seperti itu. Ada kategori yang atas, Allah tak hisap langsung. Masuk syurga tanpa hisap. Bulat-bulat masuk syurga. Masuk pergi hari penghisapan, hari pada mahsyar, engkau masuk syurga terus. Semoga Allah SWT golongkan kita pada golongan tersebut. Masuk syurga bulat-bulat tanpa hisap. Kata Nabi SAW, ada 70,000 daripada umat aku yang akan masuk syurga dengan tanpa hisap. Tapi daripada 70,000 tu ada para ulama mengatakan daripada tiap-tiap 70,000 itu satu orang akan ambil lagi 70,000. 70,000 kali 70,000. Subhanallah, itu balik kepada rahmat Allah Subhanahu taala. Angkanya tak penting untuk kita tahu, yang penting kita cuba usaha kita untuk dapat masuk syurga dengan tanpa hisap. Dan masa yang sama juga kita minta kepada Allah jadi bila dan kita agar mana kita dihisap oleh Allah Subhanahu taala dengan seringan-ringan penghisaban. Jadi kata Imam Al-Haddad, siapa yang beramal soleh dan senantiasa taat kepada Allah Taala, berbahagialah hidupnya dalam keadaan riang dan gembira sepanjang waktu. Setiap hari berlalu semakin bertambah riang dan gembiranya. Ini siapa? Orang yang melakukan taat, bermakna dia akan hidup dalam riang gembira dalam keadaan nikmat syurga di akhirat. Dan siapa yang berbuat dosa dan sentiasa dalam maksiat, akan kecewalah hidupnya dalam keadaan susah dan duka cita. Semakin hari semakin bertambah susah dan duka citanya sehingga tiada kesudahan lagi. Jadi bersambaliknya jugalah. Kalau orang itu terus melakukan maksiat, bermati besok nanti dalam kubur, bermula dia punya azab tu, na'udzubillah, daripada dalam kubur sampai kepada akhirat. Sampai kepada masuk neraka, na'udzubillah, na'udzubillah. Baik, jadi kita pilihlah. Imam Al-Haddad telah terangkan kepada kita tentang orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Haddad mengatakan kita berusahalah dengan sungguh-sungguh mohon kepada Allah pertolongan Allah supaya kita dapat melakukan ketaatan kita dengan sebaik-baiknya. Baik, itulah kata Imam Al-Haddad. Sama kata Imam Al-Haddad sini, wahai anda yang budiman, pilihlah mana yang berguna dan yang mendatangkan manfaat bagi dirimu selagi anda masih dapat memilih. Mudah-mudahan Allah merahmatimu dan meningkatkan darjatmu, sebab jika anda sudah mati, anda tidak dapat memilih lagi ketika itu. Kata Imam Al-Haddad, pilihlah mana yang berguna dan yang mendatangkan manfaat bagi dirimu selagi anda masih dapat memilih. Selagi mana kita masih hidup ni, maka kita pilihlah membuat perkara-perkara yang dapat mendatangkan manfaat kita dalam kehidupan kita. Agak-agak besok ni kalau kita nak buat ni, agak kita fikir. Agak-agak benda ni datang kata manfaat untuk aku di akhirat. Adakah aku akan merasa rugi melihat amal perbuatan yang aku akan buat ini, atau aku akan merasa gembira dengan melihat apa yang akan aku berbuat ini. Jadi kita ada choice. Kata Imam Al-Haddad, pilihlah mana yang berguna dan bermanfaat selagi mana kita dapat memilih. Subhanallah. Kemudian kata Imam Al-Haddad, dia menutupkan dalam bab ni, mudah-mudahan Allah merahmatimu dan meningkatkan darjatmu. Sebab jika anda sudah mati, anda tidak dapat memilih lagi ketika itu. Sedap kata Imam Al-Haddad. Kata-kata ulama dahulu ni banyak dengan penuh kasih sayang. Tidak ada mengkondem. Tidak ada salah menyalahkan. Tak ada. Hati mereka, keinginan mereka nakkan umat Islam berubah. Sahabat Imam Al-Haddad tulis apa? Semoga Allah merahmatimu dan meningkatkan darjatmu. Subhanallah. Dia tak ada kata dengar sini. Kau dengar ni apa aku nak cakap. Kau nak amal, tak amal, kau tak nak amal, kau boleh pasal. Tak ada. Bahasanya lembut. Semoga Allah SWT memberikan kepada kamu rahmat. Semoga Allah sayang kepadamu. Bahasa kita nak faham. Semoga Allah sayang kepadamu. Dan semoga Allah SWT menaikkan darjatmu. Percakapan-percakapan mereka ni penuh dengan love.
kasih sayang. Subhanallah. Inilah sebab itu kitab-kitab mereka ni, nama-nama mereka ni harum sepanjang zaman. Al-Imam Haddad tu sudah berapa zaman dah tinggalkan kita. Tapi sampai sekarang kita masih baca lagi. Ini bahasa Melayunya, ini kitab bahasa Arabnya di sini. Saya kena ada dua lah untuk refer, kadang ada tersilap juga kan dari segi terjemahan. Jadi kita baca kitab macam gini, hati kita pun tenang. Subhanallah, hati kita tambah bersih, hati kita tidak ada nak memikirkan untuk menghentam orang lain dan sebagainya. Jadi kata Imam Al-Haddad, kerana selagi mana kita dapat pilih untuk membuat benda yang manfaat untuk diri kita, maka pilihlah benda yang manfaat dan berguna untuk diri kita. Kerana nanti bila sudah mati, kita tidak dapat memilih lagi ketika itu. Dah dapat memilih. Tak ada choice lagi. Kena ikut. Sama ada kita ni dah golongan orang yang bahagia, insya-Allah amin ya rabbal alamin, ataupun kita golongan atau orang itu golongan daripada golongan yang tidak taat atau golongan yang bernasib tidak baik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga apa yang kita dengar pada pagi ini mendatangkan manfaat untuk diri kita dan keluarga kita, dan supaya kita dapat menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik berbanding dengan Ramadan-Ramadan yang lalu, dan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita, ibu bapa kita dan keluarga kita dan sekalian orang-orang Islam, serta mengeluarkan kita daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan bersih insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja pertemuan kita. Ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.